ke, ataupun najis yang tidak dimaafkan. Dia najis yang tidak dimaafkan. Belum lagi sampai tahap kita nak hukum kena basuh. Tahap yang ketiga ialah adakah berlaku tanajus ataupun tidak. Apa maksud berlaku tanajus? Adakah berlaku bernajis ataupun tidak. Jadi sesuatu benda yang suci berlaku tanajus padanya dengan apa? Mulaqat najis. Mulaqat maksudnya bertemu dengan najis. Kena najis lah. Tapi semata-mata kena najis tidak lagi dihukum pakaian kita mutanajis, badan kita mutanajis, selagi mana tidak ada elemen rutubah. Faham? Rutubah tu maksudnya basah. Sebab itu dalam kitab sebut bila bertembung najis dengan bukan najis, maka yang bukan najis yang suci itu akan jadi mutanajis sekiranya ada elemen rutubah, basah. Sama ada najis tu yang basah ataupun yang disentuh dengan najis itu basah. Faham? Maka barulah jadi bernajis. Barulah selepas itu kita bicara bagaimana cara nak menyuci najis tersebut. Faham tak? Boleh juga kita jadikan tanajus tu marhalah kedua. Marhalah ketiga, adakah dia dimaafkan ataupun tidak. Setelah itu barulah kita cakap macam mana cara nak basuh. Kalau kena najis tapi tidak berlaku tanajus, tak kena basuh. Faham? Kalau kena najis tapi najis itu dimaafkan, tak kena basuh juga. Faham tak? Jadi sebelum kita nak kata oh ini kena basuh, ini tak kena basuh, pastikan dia melepasi tiga penelitian ini. Confirm dulu dia tu najis. Kalau tahap pertama pun tak selesai, maknanya tak pasti yang kena kat baju dia tu najis ke atau bukan najis. Dia tengok ada warna hitam, mungkin najis, mungkin bukan. Maka jawapan dia sudah tentu negatif, tak wajib. Faham? Setelah, kalau kita tak pasti suatu benda itu adakah dia tercemar dengan najis ataupun tidak tercemar, maka kita kira tak. Faham? Al-aslu fil asya'i al-taharatu. Faham? Jadi peringkat pertama ni penting untuk kenal. Ada perkara-perkara yang ada khilaf, dia najis ke tak najis. Jadi kita kena tahqiq lah. Yang ini yang disebut dalam matan. Ada lagi masail-masail yang lain berkaitan perkara-perkara yang adakah dia najis atau tidak. Misalnya contohnya kan, maitatul adami. Jadi maitatul adami ada dua qaul. Adakah dia najis ataupun dia tidak najis kan. Tapi pendapat yang zahir, pendapat yang kuat, dia adalah bukan najis. Seterusnya sambung. Darah. Kecuali dua itulah, al-kabidu wat-tihal. Kemudian nanah. Dan kencing, dan air mazi, dan air wadi. Lagi? Ada seperti itu juga mani yang selain mani manusia. Mani yang bukan mani manusia. Pada benda yang sama. Dhaif. Seterusnya? Lagi? Dan aku kata pada benda yang sah adalah suci mani selain anjing dan khinzir. Faham? Berkenaan dengan mani selain daripada manusia. Kalau mani manusia tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, dia adalah suci. Tapi kita ada khilaf dengan mazhab Hanafi. Ma'ruf perbahasan dia. Mazhab Hanafi mengatakan mani itu najis mutlak. Manusia ke bukan manusia ke najis. Dalam mazhab Syafi'i, mani manusia tak najis tanpa khilaf. Mani selain manusia, ada dua pendapat. Pendapat yang Imam Rafi'i mengatakan apa? Wa kadha mani ghairil adami kan. Maknanya dia kata mani selain daripada manusia itu najis. Faham?
Qultu, Imam Nawawi mengatakan pendapat yang muktamad dia adalah apa? Mani selain daripada mani anjing dan babi hukumnya suci. Menurut pendapat yang asah. Seterusnya Dan susu binatang yang boleh dimakan selain manusia. okey. Dan Apa? Susu binatang yang tidak boleh dimakan. yang boleh dimakan selain manusia. Najis. Susu kucing, susu lelaki. Lelaki kalau keluar susu, najis tak? Dibahaskan. Bahas ulama fuqaha. Itu termasuk furu'. Seterusnya Dan bahagian yang terpisah. Bahagian yang terpisah daripada haiwan yang hidup. Ma quti'a min al-hayy fa huwa mayyitun. Hadis. Kemudian seperti mayat, seperti bangkai. bangkai. Seterusnya Melainkan bulu binatang yang boleh dimakan, boleh dimakan. maka dia adalah suci. Suci. Seterusnya Dan tidaklah seketul darah dan seketul tidaklah, maksudnya dia ada khilaf tu. Alaqah, mudghah, rutubatul farj. 3 masalah ni ada khilaf. Dia najis ke tak najis? Pendapat muktamad dia tidak najis. Alaqah tidak najis, mudghah tidak najis, rutubatul farji pun tidak najis. Seterusnya fil asah. Seterusnya habis. Kita baru selesai melepasi masalah mengenali najis. Kita boleh buat rumusan ataupun khulasah tentang benda najis ataupun benda yang tidak najis. Kita tengok dulu yang dalam matan ni, apakah perkara yang ada khilaf tentang kenajisan dia. Tadi dah diberi tambih. Apa dia? Mani selain daripada manusia, alaqah, mudghah, rutubatul farj. Kemudian masalah apa lagi yang ada khilaf lagi? Itu saja kan ada khilaf. Dalam iqna' kamu dibawa lagi masalah-masalah yang lain. Saya selalu ingatkan dia, kalau kita nak ingat masalah fiqh ni, kita cuba buat talkhis, ringkasan. Sebenarnya teknik ringkasan ni dia bukan hanya untuk fiqh, semua pelajaran. Ada setengah masyayikh, guru tu sendiri buat ringkasan. Seperti mana guru kepada Syekh Haidar, Syekh Daud Battah, itu dia punya amalan dia. Habis dia satu sabak, dia akan buat ringkasan sabak. Itu memang teknik pengajaran lah. Tapi kita buat teknik lain, pelajar yang buat ringkasan. Kita cuba latih otak kita boleh ringkaskan suatu perkara. Faham? Itu teknik pelajaran, pengajian. Kalau di sekolah kan, jadi syarahan tu panjang, cuba kita buat ringkasan. Jadi latihan buat ringkasan tu, dia akan membentuk kepada kita satu malakah. Orang yang boleh buat ringkasan ni, dia tahu poin yang penting dalam benda yang disyarahkan tu, yang utama. Dia tahu pilih yang mana satu yang penting, dan dia boleh rumuskan dengan bahasa yang lebih ringkas. Jadi bila kita kompres maklumat tu, jadi dia mudah nak hafal. Faham tak? Dia punya khulasah dia. Kadang-kadang kita susah nak hafal satu perkara sebab teknik kita hafal tak betul. Faham? Teknik kita hafal tak betul, maka menyebabkan otak kita tak boleh nak masuk, tak boleh nak hadamkan. Sedangkan benda tu kalau diringkaskan, dikecilkan, dia boleh masuk. Faham? Sebab tu kena belajar teknik meringkaskan maklumat tersebut.
kaedah dia, perbahasan pertama tentang khulasah ni, rumusan dia. Al-aslu fil asya' at-taharah. Asalnya sesuatu benda ni suci. Faham? Itu pertama, mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua, al-asya' ni sesuatu ini, antara yang suci dengan yang najis ni, yang suci lagi banyak daripada yang najis. Faham? Benda yang suci dia lagi banyak daripada benda yang najis. Itu mukaddimah yang kedua. Betul tak? Benda yang suci lagi banyak daripada benda yang najis. Betul kan? Okey. Kemudian mukaddimah yang ketiga, kita bahagikan, ketika nak membahaskan tentang najis ni, kita bahagikan kepada sesuatu yang bukan haiwan dan sesuatu yang haiwan. Bagi dua. Faham? Sesuatu yang bukan haiwan ni, sesuatu yang bukan haiwan yang najis, hanya ada satu saja. Faham? Dia bukan haiwan dan bukan datang daripada haiwan. Itu maksud haiwan. Dia macam contohnya, kalau ada lambang warna apa? Hijau kat makanan tu, itu maksudnya makanan ini adalah makanan vegetarian. Tidak ada unsur haiwan, dia panggil kan? Tak ada unsur haiwan. Dia tak ada gelatin, dia tak, apa pun tak ada. Sebab ada orang yang tak makan benda yang ada berasaskan haiwan. Walaupun dia orang bukan Islam kan, Hindu dan seumpamanya. Jadi dia buat tu, yang lambang warna hijau tu, dia nak bagi tahu dalam makanan ini tidak ada benda yang berasaskan haiwan. Jadi kita orang Islam ni secara umumnya bolehlah pakai. Sebab kalau dia tak ada benda berasaskan haiwan, maka selamatlah makanan tersebut. Tak perlulah kita nak bincangkan sembelih ke tak sembelih, sebab memang elemen haiwan tu tak ada pada ingredient ataupun bahan makanan ni. Benda yang bukan haiwan ni, yang najis satu je, iaitu arak. Faham? Ataupun dengan bahasa yang lebih umum, semua yang cair yang memabukkan. Satu je, tak ada lain. Faham? Selain daripada benda yang berasaskan haiwan, yang najis satu sahaja, iaitu apa dia? Khamar. Ataupun dengan bahasa yang lebih umum, kullu muskirin ma'i. Habis. Yang bukan haiwan ni dah habis, cerita dia dah habis. Kita masuk pula yang haiwan. Faham? Yang haiwan. Haiwan ni, macam mana kita nak pecah dia? Pecahan dia. Satu, kita pecah perbahasan tentang haiwan ni tentang zat haiwan. Zat. Ataupun kita pecah haiwan ni, kita pecah kepada dua. Haiwan yang masih hidup, haiwan yang telah mati. Okey? Nanti bila saya terang ni, kamu cuba buat rajah dia. Haiwan pula dipecah kepada haiwan yang masih hidup, haiwan yang apa ni, telah mati. Haiwan yang masih hidup, semua zat haiwan yang masih hidup adalah suci. Semua zat haiwan yang masih hidup adalah apa? Suci. Kecuali anjing dan babi, wa far'i ahadima. Faham? Zat dia maksudnya apa? Tubuh dia lah. Kita pegang tubuh kuda, kita pegang tubuh kaldai, apa benda ke, buaya ke, dia punya zat dia tu, masa dia hidup, zat dia adalah apa? Adalah suci. Faham? Kemudian bahagian tubuh haiwan yang masih hidup yang tercabut. Faham? Tadi zat secara keseluruhan kan. Sekarang ni pecahan kedua, bahagian tubuh dia yang telah tercabut daripada dia. Faham? Jadi dia punya kaedah dia, kita akan pecah kepada dua pula. Pecah kepada apa? Bulu dan selain daripada bulu. Faham? Bahagian tubuh haiwan yang masih hidup, yang apa? Yang bukan jenis bulu adalah najis, bangkai. Bahagian haiwan yang masih hidup yang terpotong, tercabut daripada badan dia,
yang bukan jenis bulu adalah apa? Najis. Kecuali bahagian daripada haiwan yang bangkainya suci, iaitu belalang dan juga hidupan air. Faham? Kita tak sebut ikan, kita sebut umum lagi, iaitu hidupan air. Faham tak? Kalau sebut ikan, ikannya sotong, udang, hidupan air. Nampak tak? Dan manusia lah. Bahagian haiwan yang bulu pula kita pecah kepada dua. Binatang tu boleh dimakan ke tak boleh dimakan? Kalau binatang tu boleh dimakan, bulu dia adalah suci. Bulu yang tercabut masa hidup tu adalah suci. Kalau binatang tu tak boleh dimakan, maka bulu yang tercabut daripada dia adalah apa? Adalah najis. Seperti bulu kucing, bulu kaldai dan seumpamanya. Faham? Nampak tak dia punya pecahan dia? Ni cerita yang masih hidup ni. Kemudian pecahan dia lagi berkaitan dengan kumuhan. Faham? Kumuhan. Kumuhan ni kita gunakan dalam masalah ini fadalat, iaitu benda yang datang daripada dalam tubuh haiwan. Dia datang daripada dalam. Faham? Benda yang datang daripada dalam, darah, nanah, muntah, jerah, hempedu. Maksudnya dia datang daripada dalam. Benda yang datang daripada dalam manusia yang bersifat fadalat, kumuhan, dia bukan organ. Satu organ dalam, faham? Tak, itu organ. Ini bukan organ, kumuhan. Duduk. Fadalat dia panggil. Maka kita kira fadalat ni, kalau kita nak sebut, contohnya air liur. Faham? Air mata. Itu fadalat lah tu. Kumuhan. Fadalat. Jadi benda yang kita bagi nama sebagai kumuhan ni, yang najis dia apa? Yang najis dia adalah selain daripada air mata, air liur, hingus, air mani. Faham? Selain daripada anjing dan babi, suci. Selain daripada tu apa? Muntah, nanah, tahi, air kencing, itu semua yang dipanggil fadalat. Hukumnya adalah najis. Jadi kita bahagikan bahasan tentang masalah kumuhan ni. Jadi bahagikan, satu bahagian suci, satu bahagian lagi adalah najis. Faham? Habis. Kemudian kita pergi pula kepada binatang yang telah mati. Binatang yang telah mati ni dibahagikan kepada dua. Satu bangkai, satu lagi bukan bangkai. Faham? Binatang yang telah mati dua. Satu binatang yang mati dan hukumnya bangkai. Binatang yang telah mati hukumnya bukan bangkai. Apakah ta'rif bangkai? Semalam dah bagi tahu. Semua binatang yang hilang nyawanya bukan dengan sembelihan syarak, hukumnya adalah bangkai. So bangkai pula ada dua. Ada bangkai yang suci, ada bangkai yang najis. Bangkai yang suci adalah 3, manusia, belalang dan juga ikan. Selain daripada itu semua adalah apa? Najis. Binatang yang mati yang bukan bangkai hukumnya suci. Faham? Hukumnya adalah suci. Jadi itu dia punya ringkasan dia. Faham? Jadi di situ masuklah perbahasan rinci, isu-isu yang dibangkitkan. Okey, susu pun termasuk suci. Faham? Susu ni dia ada tafsir. Susu binatang tu, susu binatang yang boleh dimakan suci, susu binatang yang tak boleh dimakan najis. Tapi kalau air mani, dia tafsir dia bukan macam tu. Air mani anjing, babi najis, selain daripada itu suci. Faham? Air mani anjing dan babi najis, selain daripada itu suci. Tapi kalau susu dia kecil lagi skop dia, susu binatang yang boleh dimakan suci, susu binatang yang tak boleh dimakan najis. Faham? Ada mazhab seperti mana mazhab Hambali, air kencing binatang yang boleh dimakan suci. Faham? Seperti mana kencing unta, suci.
mazhab Hambali. Faham? Dia ada tafsir macam tu, kita tak ada. Kita tak ada pecahan dalam bab air kencing ni. Daripada segi suci ke najis, semua air kencing adalah najis. Semua tahi adalah najis. Dimaafkan tak dimaafkan itu bab lain. Faham? Dia cara basuh dia ringan, cara basuh dia berat, itu lain. Itu perbahasan mutawassithah dan mukhaffafah. Tapi poin dia tetap sama, dia najis. Faham? Maksud najis kena basuh. Kalau ada sembahyang tak sah. Kalau ia tidak masuk dalam kategori dimaafkan. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan? Anggur apa? Alkohol. Okey, lagi soalan? Tu je. Lagi lain? Tak telinga. Sama, suci. Soalnya tak hidung, tak telinga. Tak hidung ni asal daripada ingus kan? Aha. Tulis daripada orang dapat. Yang tanya soalan. Lagi? Tak ada? Empedu. Empedu najis. Faham? Empedu binatang yang bangkai lah. Empedu, bangkai. Tak tak? Bangkai ke tak bangkai ke najis. Kita sembelih lembu, ada empedu. Empedu tu hukumnya apa? Najis. Faham? Ada orang dia makan empedu, tapi dia tak adalah pecahkan empedu tu. Tu memang tobat tak makan. Pahit. Jadi dia dalam sarung empedu tu ditelan. Faham? Ubat. Jadi buat ubat dia cerita lain. Itu dah masuk luar tajuk. Adakah boleh berubat dengan benda yang haram, benda yang najis? Itu dia ada perbahasan dia yang khas. Itu belum masuk lagi. Kita hanya bincangkan najis tak najis. Kalau dia najis, dimaafkan tak dimaafkan. Jadi antara benda yang kita boleh berubat dengan dia, najis yang dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Masa di Gemojar, ada orang tanya, dia kata ada satu cara nak rawat orang yang makan dadah ni, bagi dia makan teh lembu. Betul tak? Ada orang yang jenis ketagihan ni, jadi bagi dia makan teh lembu. Jadi cara nak bagi dia makan, gaul dengan nasi, makan teh lembu. Mungkin tak tahulah apa teknik rawatan macam tu. Mungkin bau teh lembu tu menghilangkan kerinduan kepada dadah. Mungkinlah. Boleh tak? Boleh tak boleh bergantung kepada adakah teknik itu betul boleh menyembuhkan penyakit. Kalau betul boleh. Faham? Kalau betul memang cara tu boleh merawat orang yang ketagihan dadah ni. Dia kan dadah ni dah jadi penyakit. Kalau sampai satu tahap dia sakit. Dia kalau tak kena dadah, dia sakit tubuh dia. Dia dadah dah jadi macam ubat pula untuk diri dia. Jadi kena rawat dia punya saraf yang telah mengalami ketagihan kepada benda tersebut. Saraf dia tu telah rosak, tagihan pada benda yang macam tu. Macam-macam lah cara orang buat kan. Kalau itu cara dia, memang boleh rawat, halas. Faham? Makanlah teh lembu. Seperti mana Nabi membenarkan rawatan menggunakan air kencing unta kan, dalam hadis Urainah. Kabilah Urainah tu dia kena penyakit perut kembung, mata. Nabi suruh minum air kencing unta. Faham? Daripada hadis inilah yang mazhab Hambali beristimbat bahawasanya air kencing binatang yang boleh dimakan itu suci. Kita kata Nabi benarkan minum air kencing unta tu bukan sebab dia suci, dia najis. Cuma dibenarkan merawat diri dengan najis sekiranya diberitahu oleh tabib yang mahir bahawasanya najis itu ada potensi lah, ada potensi untuk
merawat. Nanti kita akan baca kaedah tadawi bil muharramat. Lendir ikan. Kan ada lendir. Lendir tu kat luar. Oh, tak najis. Dia banyak lagi perbahasan ni, cuma nak tengok siapa nak tanya soalan. Contohnya orang bahaskan tentang sisik ular. Ular, dia bila dia saling kulit tu, jadi yang kulit tu, kulit yang telah dia tinggalkan tu, kulit tu najis ke? Tak najis. Agak-agak ukur ni apa? Najis ke tak? Najis ke tak? Apa dia? Jadi kalau najis, dia masuk bawah apa yang seperti yang kita bahaskan tadi? Dia masuk dalam peluh ke? Peluh ular. Kulit tu peluh dia ke? Masuk kategori mana? Sebab itu dia dalam setiap bab dia ada kaedah dia. Bila ada masalah dia datang, kita cuba matchingkan. Dia duduk belah mana? Kita nak kata dia najis ke, tak najis ke, apa? Okey, kalau dia tak najis, sebagai apa? Sebagai apa? Kalau kita kata najis, sebagai apa pula? Najis ke tak najis? Najis. Dia dikira bahagian tubuh yang tertanggal daripada binatang yang tak boleh, binatang yang hidup. Kan bahagian tubuh yang tertanggal ketika hidup adalah najis. Ma quti'a minal hayy fa huwa mayyit. Jadi sebenarnya itu kulit dia. Cuma special untuk ular lah, dia boleh saling kulit. Lembu tak boleh saling kulit. Kalau siap kulit dia, tak ada kulit lain terkeluar. Tapi binatang ular ni dia ada. Faham? Kalaulah diandaikan ular tu dia ada sisik macam ikan. Jadi contohlah kalau sisik dia tu kita kupas masih hidup, maka sisik dia najis. Sisik dia adalah najis. Tapi kalau bulu kambing yang dicukur masih hidup, najis ke tak? Tak najis kan, atas kaedah tadi bulu tadi. Bulu daripada binatang yang boleh dimakan, sekiranya tertanggal masa dia hidup, maka hukumnya adalah suci. Cuma dia ada hukum lain pula, hukum cukur bulu binatang tu. Kalau kita tengok kat Australia kan, macam mana proses perdagangan bulu ni. Jadi dia cukur sampai dia bogel lah biri-biri tu, tapi dia punya bulu akan naik balik. Faham? Maka ulama bahaskan hukum cukur bulu tu bab lain. Bulu tu suci, tapi bila kita cukur bulu dia jadi tak ada baju. Jadi ulama kata tengok adakah itu musim sejuk ataupun tidak. Kalau waktu itu musim sejuk, dengan kita cukur bulu dia memudaratkan dia, kita tak boleh. Faham? Itu dah jadi bab lain, bab mencukur. Macam mana pula dengan berniaga, itu dah jadi bab lain lah. Ada orang dia bela buaya untuk diambil kulitnya buat barang-barang berasaskan kulit buaya. Boleh tak kita bunuh binatang yang tak boleh dimakan untuk ambil kulit dia? Itu dah jadi bab lain bahasan. Boleh tak? Sekarang ni orang buat tak buru buaya tu dibela. Faham? Buaya tu memang dibela supaya dapat banyak sikit, kan? Jadi kulit-kulit tu kadang-kadang dia nak ambil buaya yang pramatang, buaya yang kecil, yang kulit dia anak buaya. Cuba tengoklah macam mana dia tanggalkan kulit buaya. Memang zalim lah. Memang zalim. Tapi bisnes, kan? Tak kira salim tak salim tu bab lain. Jadi buat duit. Faham? Kalau manusia dia tahap yang lebih gila lagi, dia bukan binatang, manusia sendiri. Dia ada, itu dah masuk bab buyuk. Orang berdagang jual mayat. Faham? Kalau untuk proses perubatan, mereka perlukan mayat untuk buat apa? Uji kaji makmal. Jadi mayat ni dibeli. Faham? Hospital-hospital ni untuk pelajaran bahagian perubatan ni, mereka beli mayat. Faham? Mayat jenis orang tak ada tempat tinggal, gelandangan kan, mati di jalan gitu je, dia ada pembekal mayat tu untuk hospital, untuk tujuan perubatan. Faham? Jadi dia kena buat tu, anatomi nak tengok.
dia punya mata macam mana, urat macam mana. Jadi kita perlu ada pembekalan mayat. Faham? Itu biasanya buat tu orang yang tak ada agama lah. Tapi cabaran dia, orang yang belajar kedoktoran dia perlu buat benda tu. Orang Islam kan. Jadi orang yang belajar medik, ada mayat seorang bawah katil dia, nak buat uji kaji, simpan mayat. Tak apalah, itu bab buyuk. So ya, Tafsir untuk susu hewan yang boleh dimakan tak najis, tak boleh dimakan najis. Untuk susu saja. Ataupun dia dikiskan juga dengan benda lain. seperti kiaskan. Selain kasturi, poin dia lebih besar apa dia? Maksudnya ada tak selain daripada susu? Apa anda nak tanya soalan ni? Ada tak selain daripada susu yang sifatnya seperti susu? Macam tu. Maknanya dia datang daripada dalam tubuh binatang, yang hukumnya suci juga. Macam itulah air mani. Air mani datang daripada dalam, suci. Tapi beza dia, susu boleh dimakan, tapi air mani tak boleh, najis. Ada lagi telur alaqah mudrah. Alaqah mudrah tak ada dalam tak suci. Kulit tu dia memang suci. Suci. Lagi kena lah ada. Lagi? Dia banyak lagi bahasan. Saya nak tengok apa soalan daripada Bentuk ayam. pungkuk ayam. Tongkeng. Okey, bontot ayam tu, tongkeng tu, dia organ ke bukan organ? Kita tahu. Dia ada daging tak? Ada ke tak? Ada lah kan. Organ lah, dia panggil organ. Dia bukan kumuhan, dia organ. Betul? Bontot ayam, telur kambing, kan? Organ lah, itu semua dia panggil organ. Jadi kaedah organ suci. Faham? Tapi kalau dalam bontot ayam tu ada tai, kena bersihkan dulu lah. Faham? Seperti mana pedal. Dalam pedal tu ada tu. Pedal ni bertujuan memproses kumuhan yang masuk dalam badan binatang kan. Jadi masa kita nak siang tu, kita kena buang dia punya kayak, dia punya batu-batu apa semua tu kan. Bersihkan. Faham tak? Empedu bukan organ, cecair. Empedu tu cecair dalam organ. Kantong empedu tu suci, empedu tu najis. Kantong tu organ, cecair tu bukan organ. Faham? Kumuhan. Sebenarnya bahasa kumuhan tu tak tepat, tapi kita rujuk kumuhan ni untuk benda-benda yang cair dalam badan binatang. Dia bahasa Arab ni fadalat. Dia bukanlah fadalat, sebab empedu dia ada function dia untuk tubuh manusia. Dia bukan macam tahi, bukan macam air kencing kan. Tapi tak mudah nak bagi nama. Dia masalah misalnya kasturi kan. Dia kasturi ni, dia ada satu lagi, zabat. Cuba tengok dalam kitab yang dia kata diperoleh daripada sinur. Faham? Sinur ni sejenis kucing hutan. Dia orang buat minyak wangi ni. Ada benda yang berasaskan binatang. Seperti pertama ambar. Jadi dalam iqna' pun ada bahaskan tentang ambar. Jadi ambar tu adalah ketulan-ketulan yang ditemui di pesisiran pantai, tapi bau dia wangi. Faham?
Maka ulama berbincang, ambar ni benda apa? Adakah dia itu muntah ikan paus, muntah ikan lah, ataupun dia adalah datang daripada laut lah. Seperti mana laut kita ada karang, ada, maksudnya dia adalah benda yang datang daripada laut. Tak kisahlah dia berbentuk karang ke, dia tumbuhan ke, tapi kalau dia tu memang datang daripada, contohnya muntah ikan paus misalnya kan, maka dia masuk bawah muntah. Faham? Bila dia masuk bawah muntah, dia jadi najis pula. Faham tak? Tapi setelah dibincangkan, khulasahnya ambar itu hukumnya suci. Faham tak? Kemudian masalah kasturi. Masalah kasturi. Kasturi ni dia berasal daripada darah. Dan kasturi ni dia termasuk dalam darah yang dihukum suci. Faham? Kalau kita biasa tengok kasturi, dia duduk dalam fa'rah. Dia punya kantung tu dia panggil fa'rah. Faham? Fa'ratul misk. Kantung kasturi. Biasa tengok kan telur, dia macam telur. Dalam tu dia ada kasturi. Kasturi tu sebenarnya darah kering. Faham? Tapi dia wangi. Dia hanya khas yang ada pada kijang sahaja. Dia benda telur tu, bila sampai waktu matang dia boleh tertanggal, jatuh. Faham? Tapi dalam tu sebenarnya adalah himpunan daripada benda yang berasal daripada darah. Maka dalam Iqna' dia kata kasturi ni suci. Sebab apa suci? Sebab Nabi kata wangian yang paling bagus adalah kasturi. Faham? Tak mungkin benda yang najis. Sebab bila sebut wangian dah pakai kat badan kan. Jadi Nabi sifatkan kasturi ni benda yang paling bagus. Jadi daripada situ kita dapat faham dia adalah suci. Faham? Sebab apa? Nabi membenarkan guna kasturi pada badan. Nabi tak akan benarkan kita guna najis pada badan kita. Jadi walaupun dia asalnya darah, tapi telah berlaku dipanggil proses istihalah. Dia telah bertukar daripada darah jadi kasturi. Seperti mana susu daripada darah tukar jadi susu. Susu tu asal dari darah. Proses dalam badan tubuh manusia istihalah berlaku, maka dia jadi susu. Maka seperti mana susu, dan antara penghujahan bahawasanya susu itu adalah suci. Susu adalah sumber tumbesaran manusia. Tak mungkin benda yang jadi sumber tumbesaran manusia hukumnya najis. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, labanan sa'iran lisyaribin. Allah Ta'ala puji susu tu, Allah puji. Dia punya kaedah adalah istinbat ni, sesuatu yang bila dia datang dalam bentuk dipuji, maka mesti benda tu baik. Faham? Contohnya Allah puji air, maka air tu baik. Allah puji susu, maka susu adalah benda yang baik. Faham? Tapi dia daripada haiwan yang boleh dimakan sahaja. Maka dia masuklah tu masalah telur. Telur berasal daripada air mani. Faham? Maka sebab itu telur semua haiwan adalah suci. Termasuk buaya, termasuk cicak, termasuk lipas, semua suci. Faham? Suci. Bel, masalah telur. Telur pun dia ada pecahan masalah. Telur tembelang, telur. Jadi tajuk bahasan telur je. Faham? Semua ada. Ha? Semua ada kan? Ha? Tak ada. Ha? Tak ada. Dia nak. Ha? Ya. Kenapa rasa pula? Tak yakin. Gila, dia masuk syarat. Confirm. Sama as. Ha? Ha. Jadi kita tengok, kita nak kena habiskan ni. Telur. Telur semua binatang adalah apa? Suci. Kecuali telur apa? Sebut. Kecuali telur apa? Ha? Telur apa? Ha? Tak dengar? Apa? Bukan kecuali telur anjing babi. Jadi telur yang dimasukkan yang bulat tu lah telur.
telur bail. Faham? Kecuali telur beracun pun suci. Telur beracun suci, cuma tak boleh dimakan. Faham? Kita sedang bahaskan suci ke tak suci. Dia tak lazim benda itu beracun dia adalah najis. Dia tak lazim. Faham? Contohnya obor-obor. Orang tanya obor-obor boleh dimakan ke tak boleh dimakan. Bergantung. Kalau dia boleh siang obor-obor tu sampai tak memudaratkan, boleh makan. Ikan buntal kan contohnya. Kalau dia pandai siang sampai tak memudaratkan, makan. Kalau memudaratkan tak boleh makan. Tapi dia tu sendiri tak najis. Faham? Dia tu sendiri tidak najis. Itu dia masuk bab makan ni, dia masuk bab dia. Dia ada babul at'imah dalam kitab fiqh. Kita bincang sekarang najis ke tak najis. Faham? Telur semua binatang adalah suci. Faham? Dan boleh dimakan. Bukan suci je, dan boleh dimakan. Sebab itu kita makan telur penyu, walaupun penyu tidak boleh dimakan. Tak. Penyu boleh dimakan tak? Ada khilaf. Tapi yang ditarjihkan tak boleh dimakan. Maka tapi telur dia dimakan. Menunjukkan bertepatan dengan kaedah tadi. Telur semua binatang adalah suci, hatta telur ular. Kalau sanggup makan, makanlah. Faham? Kemudian telur ni pula, telur yang belum matang. Kita sembelih ayam ada telur. Telur belum matang ni dia lembek-lembek kan. Mesti tengok tak? Bila ayam dia betina, dia belum jadi telur lagi, belum mengeras, maksudnya dia baru lembek kan, bulat-bulat kan dalam badan dia. Dia telur, kalau telur yang ditemui daripada bangkai. Contohnya ayam tu mati, belah perut dia ada telur. Faham? Kalau telur tu dah keras, dah cengkerang dia tu dah keras, maka telur itu boleh dimakan, walaupun telur itu datang daripada bangkai. Faham? Tapi kalau telur itu belum membentuk cengkerang dia yang keras tu, maka dia najis. Faham tak? Dia najis. Telur, antara telur yang najis adalah telur tembelang. Faham? Telur bila dia sampai tahap tembelang, maka dia najis. Faham tak? Kalau kena baju, memang kita akan basuh lah sebab busuk. Tapi dia tu sendiri hukumnya adalah apa? Adalah najis. Faham? Telur tembelang. Telur tembelang ni mazirah bahasa Arab. Ada satu orang belajar tu namanya Mazran. Mazran ni maksudnya telur tembelang. Dia Ustaz Abdul Hamid tukar nama dia Muaz. Nama dia Muaz. Yang kekal sampai hari ni orang kampung pun panggil Muaz. Sampai orang pun tak tahu nama dia apa. Tapi nama dia Mazran. Tak, orang Melaka. Ada pelajar nama dia Khomeini. Ditukar nama Husni. Ada pelajar namanya Muhammad Adham. Jadi ramai pelajar yang Ustaz Abdul Hamid tukar nama. Kalau kita tengok nama tak sesuai, tukar nama. Ada pelajar nama dia Syekhul Haq. Dah tak ada dah. Dalam masyarakat kita kata tukar nama dia ni, tak bagus. Jadi naik syekh. Nama tu berat sangat. Tu jadi kuat naik syekh tu. Faham? Tukar nama elok sikit. Faham? Dah lah, syekh betul, hak pula tu. Nama tu tak sesuai. Orang tu jadi berat. Faham? Tukar nama elok sikit. Okey. Itulah masalah telur. Kemudian di Kemboja ataupun di Filipina, dia ada buat telur macam mana dia orang buat. Telur yang dah sampai tahap pembentukan janin, maksudnya dah ada anak dalam tu, telur tu akan direbus. Faham? Rebus. Jadi bila kita kupas tu ada anak ayam dalam tu. Jadi sedap. Dia ada buat begitu. Jadi boleh tak makan? Boleh tak dimakan? Faham tak? Telur yang sudah membentuk janin dalam tu, kemudian kita rebus, dibuka tu dia jadi macam anak ayam rebus lah. Boleh tak dimakan? Ada dijual di
di Vietnam, Filipin. Soalan ni memang ditanya. Maka jawapan dia, kalau semasa telur itu direbus, janin itu telah masuk ruh. Faham? Telah sampai usia yang mana dia dah ada ruh. Seperti mana manusia 4 bulan kan. Okey, kalau telur ayam ni berapa bulan, berapa hari dia dah sampai tahap yang mana dia sebenarnya dah ada roh. Kalau dia direbus selepas itu, maka hukumnya tak boleh dimakan. Faham? Tapi kalau dia direbus sebelum hari itu, hari yang dikira sebagai tempoh dia hidup, maka boleh dimakan. Faham? Kita tak tahu kan hari tu. Tak apa, kita tanya orang yang tahu. Orang yang belayam ni, dia tahu. Faham? Usia-usia yang mana ke arah penetasan tu, usia berapa hari punya telur kan. Jadi kalau sampai tahap tu rebus, maka dia dikira apa? Tak boleh dimakan. Tadi saya sebut tentang masalah buat minyak wangi ambar, zabat tadi. Zabat ni dia ambil dari kucing hutan. Kalau kita biasa tengok cerita kartun tu, dia ada kucing, ekor dia tu bau. Kan? Dia buat kucing yang mana ekor dia tu ada bau kan. Kucing tu sinur. Faham? Jadi syarikat-syarikat kosmetik yang besar, dia guna tu. Dia sebagai